Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Abang doakan sesiapa yang menonton video Abang pada hari ini dipermudahkan segala urusan, diberikan rezeki yang melimpah ruah dan sentiasa sihat-sihat sejahtera. Terima kasih kembali semula dengarkan cerita yang Abang sampaikan, yang nak Abang sampaikan pada hari ini, yang planningnya Abang nak sampaikan 3 cerita dan ketiga-tiga cerita ni fresh, tak pernah lagi Abang dengar daripada tempat-tempat lain. Dan ketiga-tiga cerita ni moga-moga menjadi iktibar untuk kita semua, iktibar untuk Abang, untuk yang mendengar. Jadi tanpa membuang masa, Abang tak nak cakap lebih-lebih, jom kita teruskan dengan cerita yang pertama. Cerita yang pertama ni disampaikan oleh seorang budak perempuan namanya Syahidah. Nama bukan nama sebenar lah, abang ambil daripada nama yang dicadangkan oleh penonton. Berlaku dekat Sarawak 2012. Waktu ni umur dia masih lagi 20 tahun. Ini ada kaitan dengan sihir-sihir pemisah. Abang tahu memang ada antara kita pernah rasa tentang sihir, kedahsyatan sihir ni. Cerita dia macam ni. 2012 sebenarnya hidup keluarga Syahidah ni memang aman makmur sentosa. Mak dengan ayah dia saling sayang menyayangi, cinta mencintai. Tapi tak tahulah mana silapnya, dah boleh kata takdir lah Allah Ta'ala nak aturkan. Akhirnya bapa dia terpikat dengan seorang perempuan yang memang katanya sangat cantik. Dan perempuan tu pula masih lagi muda, lebih-lebih kurang umur anak dia. Umur Syahidah waktu tu umur 20-an. Memang dekat-dekat lah umur dia. Jadi sejak daripada ayah dia berkenalan dengan wanita misteri tu, memang hidup keluarga ni dah kocak-kacir. Setiap kali ayah dia balik rumah, bergaduhlah dengan mak dia. Kalau dah bergaduh dengan mak dia, Syahidah dengan adik-beradik pun dapat tempias yang sama. Ramai-ramailah bergaduh, bertekak-tekak. Jadi ceritanya bermula pada satu hari, mak dia ni, mak Syahidah ni kerja, ada shift. Dia kerja, ada shift siang, ada shift malam. Nak jadi cerita pada hari tu, mak dia kerja shift malam. Jadi waktu siang tu mak dia ada kat rumah. Pagi-pagi mak dia bangun. Jangan tanya ayah dia ni. Ayah dia dah tekan mana-mana lah ni. Jadi pagi-pagi mak dia bangun ni. Waktu Syahidah dengan adik-beradiknya semua dah pergi sekolah, dah pergi kerja. Mak dia dah tak tahu nak buat apa-apa. Duduklah kemas-kemas rumah. Bila mak dia kemas-kemas rumah, dekat belakang pintu, mak dia nampak segulungan. Abang tak tahu penjodoh bilangan yang tepat. Tapi abang bolehlah. Segulung ular hitam. Waktu tu mak dia terkejut gila macam nak pengsan. Ular tu bukan kecil-kecil ular. Memang ular yang besar. Macam mini besarnya, melengkar dekat belakang pintu. Kalau kita memang terkejut lah. Memang panggil jepam. Tapi waktu tu mak dia tak terfikir itu adalah ular biasa. Sebab cara ular tu pandang pada mak dia, pandangan dia seolah-olah pandangan satu makhluk yang bukan ular. Jadi mak dia tak tahu nak buat apa. Mak dia terus telefon nenek dia. Jadi nenek dia cakap macam ni, kalau betul engkau yakin ular tu bukanlah ular betul, ular jadian, try baca doa Nabi Sulaiman. Kalau siapa-siapa yang penonton abang tak tahu, Nabi Sulaiman adalah salah satu Nabi yang dipercayai dalam kitab Bible, Al-Quran dan juga Torah. Tiga-tiga kitab ni ada menyebut tentang Nabi Sulaiman, salah seorang utusan Tuhan, utusan Allah Ta'ala yang dia ada mukjizat, kelebihan untuk mengawal semua syaitan dan jin dan juga binatang-binatang. Jadi bila dengan nasihat daripada si ibu, mak kepada Syahidah ni pun teruslah baca selawat doa-doa Nabi Sulaiman. Selepas dia baca doa Nabi Sulaiman, dia cakap dengan ular tu, ular, kalau engkau ni adalah makhluk Allah, bukan binatang, keluar daripada rumahku sebelum aku apa-apakan kau. Bila habis je mak dia cakap macam tu, ular tu terus naikkan kepala, tunduk pada mak dia dan keluar daripada rumah. Sah, memang itu bukan ular-ular biasa, itu adalah ular daripada alam sebelah. Bila ular tu keluar, mak dia dah tak rasa sedap hati. Jadi hari tu mak dia tak jadi kerja, terus ambil cuti.
Bila petang anak-anak dia balik, termasuk si Syahidah balik, mak dia cerita dekat anak-anak dia apa sebenarnya yang berlaku. Mula-mula si anak ni rasa macam betul ke? Ya tak iyalah kan. Jadi malam tu, memang tak selang 2-3 hari, malam tu Syahidah mimpi pelik, iaitu ada seorang lelaki berjubah, tapi jubahnya warna hitam, duduk dekat depan pagar rumah diorang, gegar pagar rumah diorang, seolah-olah nak runtuhkan pagar tu, nak masuk dekat dalam rumah. Waktu dalam mimpi tu, Syahidah baca macam-macam, surah pendek, surah panjang, selawat, zikir-zikir, semata-mata nak halau orang tu daripada pagar rumah. Ini dalam mimpi. Tapi dia kata walaupun dia baca zikir-zikir ke apa, orang berjubah hitam tu tetap juga duduk dekat depan tu. Memang tak bergerak dia. Jadi dia tak tahu nak buat apa, dia teruskan berzikir dalam mimpi. Tiba-tiba badan dia digoyangkan. Bila dia buka mata, rupanya emak dia. Dia terkejut juga, kenapa mak dia ada dekat dalam bilik dia. Dia tanya, mak, kenapa mak ada dalam bilik saya? Mak dia cakap, ikut mak, dia kata. Jadi dia pun terpisat-pisat mata, dia bangun, ikut mak dia. Rupanya mak dia pergi ke ruang tamu. Korang tahu apa yang dia nampak? Adik perempuan kepada Syahidah berdiri depan tingkap yang terbuka. Berdiri. Jadi mak Syahidah dan Syahidah pergi ke arah adik dia, tengok sebenarnya apa yang berlaku. Tengok dekat luar rumah, tak ada apa-apa. Hitam lah, gelap depan rumah tu, tak ada apa-apa. Lepas tu tengok adik dia, mata terkejam. Dan dia dua beranak ni kejutkan si adik ni. Lepas adik ni dah bangun, dah buka mata, mak dia tanya, kenapa adik berdiri dekat depan tingkap dalam keadaan tidur? Adik dia bagi satu jawapan yang memang tak sedap hati Syahidah dengar, iaitu, mak, saya perasannya dekat depan rumah ada seorang lelaki berjubah, nak masuk rumah, gegar-gegarkan pagar. Itu yang saya ingat. Tiba-tiba mak dengan akak bangun kejutkan saya. Waktu adik dia cakap macam tu, berderau darah Syahidah. Sama pula dengan mimpi dia. Jadi Syahidah pun terus cakap dengan mak dia, dengan adik dia, akak mimpi yang sama. Akak mimpi ada orang datang depan rumah kita, gegar-gegarkan pagar. Jadi mak dia rasa ini bukan satu benda yang biasa. Ini adalah benda yang pelik. Siang tadi mak dia jumpa ular hitam. Malam ni si anak-anak pula dapat mimpi pagar rumah kena gegar dengan orang berjubah hitam. Jadi esoknya tak tangguh-tangguh, mak dia bawa Syahidah dengan si adik ni tadi pergi jumpa dengan imam, dengan orang pandai-pandai. Tapi bukan siang lah, dia orang pergi jumpa malam. Sebab siang tu yang perubatan Islam tu pakcik tu kerja, ada kerja lain. Jadi malam ni pun dia orang pergilah, malam esoknya dia orang pergilah jumpa imam tu, berdoa pula, minta doa. Jadi waktu berubat tu, si imam tu bagi tahu sebenarnya diorang satu keluarga dah terkena sihir pemisah. Salah satu jenis sihir pemisah. Tapi si imam tadi boleh ubatkan Syahidah, mak dan adik dia. Tapi bukan ayah dia. Sebab dia kata ayah dia dah terlalu jauh. Siapa yang bagi sihir pemisah tu tidak pula dia beritahu. Tapi Syahidah boleh agak siapa. Penonton pun boleh agak siapa. Kita tak nak fitnah, tapi kita agak-agak aje lah Okey. Jadi balik tu, sebelum balik tu, imam tu bagi tahu kalau ada apa-apa korang terserempak tengah jalan ataupun ada apa-apa dekat rumah, kalau boleh jangan tegur. Kalau tak tahan dengan gangguan, pergi daripada situ, pergi ke tempat lain. Jadi dalam perjalanan balik ni lebih kurang pukul 10-11 malam, waktu Syahidah bawa kereta, mak dengan adik di dalam kereta nak masuk sempang rumah diorang, tiba-tiba Syahidah terbrek. Rupanya dekat depan jalan dia ada satu lelaki yang sama dengan dalam mimpi dia dan juga dalam mimpi adik dia, tapi mukanya hitam. Waktu tu Syahidah kata kaki lutut dia ni lemah, nak tekan minyak tak boleh tekan. Jadi adik dia nampak, mak dia nampak, dia orang bertiga ni berselawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, minta pertolongan pada Allah Ta'ala. Jadi selepas dia orang berselawat banyak kali, benda hitam tu pun berlalu pergi dan dia orang pun boleh melalui jalan tu dan sampailah dekat rumah. Bila sampai dekat rumah, ada satu lagi kejadian.
Satu rumah tu bau busuk gila, bau hanyir. Tak tahulah bau apa, tapi memang diorang agak itu adalah bau daripada alam sebelah, atau mungkin ada kena mengena dengan saka pula, dengan apa, sihir pemisah yang dihantar untuk hancurkan keluarga diorang. Dan disebabkan bau tu terlalulah busuk, tak boleh tahan, dan makan masa berhari-hari, diorang sekeluarga tinggal dekat rumah saudara buat sementara waktu. Dan tak lama lepas tu, memang selain daripada tu banyak lagi gangguan-gangguan yang diorang kena. Tapi kesemua gangguan-gangguan tu akhirnya tamat bila mak dengan ayah mereka betul-betul bercerai, berpisah. Cerita yang kedua ni berlaku pada tahun 2009 dekat Segamat Johor, diceritakan oleh seorang budak lelaki. Abang ambil nama Hakim sebagai nama yang dicadangkan oleh penonton-penonton ataupun yang memberi cadangan pada abang. Kisahnya ada kaitan dengan banjir besar yang berlaku dekat Segamat tahun 2009. Kalau tak silap abang, banjir tu masuk dekat dalam surat khabar. Memang jalan banyak terputus waktu tu. Sebab di kawasan Segamat pada tahun-tahun kebelakangan ni memang susah banjir, tapi pada waktu tu memang banjir besar. Disebabkan banjir besar itulah rumah Hakim tenggelam di air. Jadi disebabkan rumah Hakim ni tenggelam di air, Hakim, mak ayah dan adik-beradik dia menumpang dekat rumah makcik dia yang juga dekat kawasan Segamat. Cuma rumah makcik dia ni adalah rumah taman dan rumah dia tak kena dengan banjir. Jadi diorang semua tinggal dekat rumah tu. Bila tinggal dekat rumah tu pula dekat kawasan Pekan. Jadi ramailah kawan-kawan Hakim ni yang duduk dekat kawasan Pekan. Jadi untuk menghilangkan rasa ialah rumah banjir, susah hatilah kan. Rumah penuh dengan lumpur, air tak surut-surut. Jadi dia ni banyak menghabiskan masa dengan kawan-kawan dia. Dia orang berborak-borak dekat kedai kopi. Kita tak boleh nak cakap dia lepak-lepak, tapi sebabnya kadang-kadang kita ronseng, kita perlukan teman untuk bercakap-cakap kan. Abang pun sama juga, ronseng-ronseng gitu juga, carilah kawan-kawan baik, berborak-borak. Jadi macam tu juga dengan Hakim, berborak-borak dengan kawan-kawan dia. Kawan-kawan dia faham keadaan dia yang memang ronseng rumah ditenggelami air. Ceritanya pada tahun tu, pada waktu tu, malam tu, tengah-tengah dia orang sedap-sedap nak borak. Sedap-sedap borak, tiba-tiba salah seorang daripada kawan dia dapat panggilan telefon. Rupanya kawan baik dia orang seorang lagi kemalangan. Jadi bila dengar sahabat kemalangan, si Hakim ni memang dah tak senang duduk. Macam tu juga dengan kawan-kawan dia lain, terus bayar minuman yang diorang minum, dan diorang pun teruslah nak bergerak ke tempat kejadian, nak bagi pertolongan, tolong angkat ke, tolong apa ke, at least tolong doa lah kan, tolong teman-teman kawan tu dah lah aksiden. Tapi dalam perjalanan nak menuju ke lokasi tempat aksiden tu, dapat pula panggilan telefon yang mengatakan si kemalangan tadi tu dah dibawa ke hospital naik ambulans. Jadi diorang pun pergilah menuju ke hospital. Bila sampai dekat hospital, tak ramai orang pada waktu tu. Maklumlah, abang rasa ada kaitan dengan banjir lah sebab tak ramai orang. Jadi bila tak ramai orang, dia kata kawan dia pun dimasukkan dekat dalam wad kecemasan. Jadi ramailah, ada 2-3 orang lah kawan-kawan baik yang menunggu dekat bilik, depan bilik kecemasan tu, nak bagi sokongan moral pada kawan yang aksiden tu. Jadi si Hakim ni, dia kata dia jenis yang malas nak menunggu sebab dah terlalu lama. Mungkin kawan dia tu dibuat operation kecil-kecilan ke, cantumkan luka, dijahit-jahit kakinya mungkin lah. Jadi disebabkan dia pun merayau lah dekat kawasan sekitar hospital. Merayau tup-tup sampai depan bilik mayat. Abang tak tahu hospital mana, mungkin hospital Segamat lah kan. Tup-tup dah sampai depan bilik mayat. Member dah, alamak, bila baca bilik mayat tu rasa macam berderau jugalah. Tadi jalan santai-santai, tapi bila dah nampak bilik mayat tu, kata Hakim, patah balik ke bilik wad kecemasan, tapi dalam langkah yang laju lah. Kalau tadi di sepanjang malam aku berdoa tu, liriknya slow, kali ni laju sikit, di sepanjang malam aku berdoa. Jadi dia baliklah dekat bilik kecemasan. Waktu dia melangkah sampai dekat bilik kecemasan tu, dia rasa pelik sebab bulu roma dia, bulu tengkuk dia ni meremang-remang. Sama ada dia kata ada benda yang ikut, ataupun memang dia asal memang rasa kita rasa tak sedap, rasa takut.
Tak tahu itu ada perasaan ataupun benda yang ikut. Jadi dah meremang-remang, tunggulah juga dekat depan bilik kecemasan tu sampailah si kawan tadi tu yang accident diberitahu dalam keadaan yang stabil dan dah boleh dia bawa balik. Jadi bila dah macam tu, hakim pun bawa baik lah naik motor dengan kawan-kawan dia. Tapi dalam jalan, pertengahan jalan tu, hakim bisikkan kawan-kawan dia, boleh tak kita lepak dekat kedai makan tadi, sambung borak-borak, ni lagi awal malam. Kawan-kawan dia pun setuju. Sebenarnya hakim buat macam tu bukanlah sebab dia nak sangat borak-borak, tapi disebabkan dia pernah dengar cerita, dengar petua, bukan cerita, petua. Kalau kita rasa tak sedap, jangan terus balik rumah. Takut-takut ada yang menompang. Jadi kita singgah kat mana-mana dengan harapan benda yang duk menompang kita tu duduk dekat tempat yang kita singgah tu, tak ikut kita balik. Itu petua. Tak tahu betul ke tidak. Jadi bila sampai dekat kedai makan tu, diorang lebih kurang pukul 11 ke 12, diorang pun sambunglah borak-borak, kungkang, dipendekkan cerita, jam menunjukkan pukul 1. Masing-masing mata dah bengkak. Jadi diorang pun planning nak balik. Bila nak balik tu, hakim pun macam biasalah balik kat rumah, naik motor dia sampailah dekat rumah. Dia pun masuk rumah, rupanya makcik dia masih lagi belum tidur. Borak-boraklah dengan makcik dia kejap. Mak ayah dia dah tidur dah, yang lain dah tidur. Mungkinlah makcik dia waktu tu ada kerja yang perlu diselesaikan. Jadi lepas dia pun mandi, lepas mandi dia pun makan dah dundang-dundang, dia pun naklah tidur. Tapi dia tidur, si hakim ni tidur dekat ruang tamu. Sebab kebanyakan bilik dah penuh kan, sebab ada 2 keluarga dalam rumah yang sama. Jadi dia bentanglah toto, letak bantal selimut dekat ruang tamu. Waktu tu dia kata keadaan rumah tu sejuk. Dia rasa sepatutnya rumah batu bila malam memang panas, tapi dia tak tahu kenapa malam tu rasa sejuk. Dia pun cubalah lelap-lelapkan mata. Tiba-tiba dia dengar dekat pintu pagar ada orang terajang. Ada orang terajang pintu pagar, kerempang macam tu. Jadi dia ni waktu empang-empang halangan tersedangan tak sedar ni, dia pun rasa macam siapa pula yang terajang pintu pagar ni. Pun bangunlah, dia pergi selak langsir. Selak pula tak adalah besar, selak kecil. Korang tahu, dia nampak gula-gula depan pagar. Waktu tu dia terlepas langsir tu, dia duduk, dia menjangkung, dia menyorok dekat bawah. Dalam hati dia, gula-gula ke? Ni ataupun orang pakai macam gula-gula tapi nak merompak. Sebab itulah pertama kali dia tengok gula-gula. Jadi dia bangun perlahan-lahan, dia tengok. Memang betul gula-gula. Dan kaki gula-gula tu tak cecah tanah. Dan gula-gula tu melanggar pintu pagar. Kerengkang. Dia tak tahulah, kuat gila bunyi gula-gula tu. Bunyi gula-gula tu melanggar pagar tu kuat gila. Tapi dia pelik kenapa orang rumah tu ataupun jiran-jiran tak ada pula yang terbangun duk nego-nego, hoi buat apa tu, tak ada, senyap. Dia je yang nampak gula-gula tu merempuh pagar, kong macam tu, sampai dia rasa stres gila. Dia tak tahu nak buat apa. Dia pun tak apalah, tutup balik langsir, tutup tingkap. Dia pun baring, selimut seluruh badan dia dengan harapan benda tu hilang. Tapi tak lama lepas tu, bunyi langgar pagar bergegar tu hilang. Dia rasa lega. Sik baik bunyi tu dah hilang. Tapi belum tamat kat situ, tiba-tiba dia dengar bunyi dekat atas motor dia. Seolah-olah macam ada orang duduk atas motor dia, yang boleh bayangkan dia duduk atas motor dan digoyang-goyangkan motor tu, dan motor tu kan ada bunyi macam tu lah lebih kurang. Jadi dia rasa takkanlah gula-gula tu boleh masuk dalam pagar dan duduk atas motor. Dan keadaan jarak motor tu dengan tingkap tak terlalu jauh, lebih kurang 2-3 meter. Cumanya motor tu dekat bawah garaj. Jadi dia pun merangkak, pergilah dekat tingkap depan. Anjing tu nak join group lah. Dia pun selak slow-slow. Memang betul, gula-gula tu berdiri dekat atas motor dan sambil mengenjut-ngenjut je tu. Gila, ya Allah, ya Rabbi, ya salam. Dah mengenjut-ngenjut macam tu. Gila. Waktu tu dia kata dia tak tahu nak buat apa. Lembik kaki, lembik tangan. Dia pun baring semula. Dia mengiring. Waktu tu dia berzikir aja. Dia tak tahu dah nak buat apa. Dia berzikir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dia berzikir dengan harapan dia tertidur. Allah kabulkan doa dia dan akhirnya dia tertidur. Dia kata itu memang betul-betul bukan manusia tapi makhluk alam sebelah. Mungkin ikut daripada
hospital. Jadi esok pagi bila dia bangun, dia tanya dengan keluarga dia, pernah tak ada peristiwa yang sebegitu rupa? Tak ada seorang pun pernah alami. Lepas tu pula, dengar tak malam tadi pintu pagar diterajang macam nak pecah. Pakcik dengan makcik dia tak dengar, bapak dengan mak dia tak dengar, adik dia pun tak dengar. Dia pun tak tahulah kenapa semua orang tak boleh dengar. Mungkin sebab rezeki dia seorang untuk nampak benda tu. Cerita yang ketiga ni berlaku pada tahun 2013 dekat Pasir Gudang, Johor. Abang gunakan nama Adib kali ni. Kisah dia baru kahwin dengan bini dia waktu tu. Kisah dia macam ni. Bila orang bawa kahwin, waktu tu bila dah kahwin, kena pula rezeki awal dapat bini dia mengandung pada waktu tu. Jadi bila dah bini dia mengandung, Adib rasa seronok sangat dan diorang pun berpindah dekat satu rumah, menyewa dekat satu rumah di Pasir Gudang, Johor. Ceritanya berkenaan dengan rumah ni. Bukan rumah berantu, tapi jiran berantu. Jadi bila pindah rumah tu, Adib pindah rumah tu sebab rumah tu dekat dengan rumah saudara mara sebelah bini dia. Jadi dengan kata lain, bini dia memang orang Pasir Gudang. Ada makcik-makcik, ada pakcik-pakcik yang duduk dekat-dekat dengan taman perumahan tu. Jadi bila duduk kat situ, dia memang, yalah, bila kita duduk satu kawasan, cara terbaik pergilah beramah mesra dengan jiran-jiran. Dia berkenalan-kenalan dengan jiran-jiran, tapi dalam banyak-banyak jiran ada satu rumah yang dia tak pergi. Dihalang pergi oleh makcik dia. Makcik kata jangan datang rumah tu, biar makcik jiran tu, kau jangan gaul-gaul dengan orang tu. Jadi tak ada banyak bercakap panjang. Jadi si suami isteri ni, si Adib dengan bini dia ni memang tak bergaul lah, tak pergilah dengan rumah jiran yang satu tu. Jadi okeylah, hiduplah dia orang aman bahagia sampailah kandungan dia naik 6 bulan. Bila kandungan dia naik 6 bulan, mula peristiwa pelik-pelik. Setiap malam si isteri akan terbangun lebih kurang pukul 12 ke pukul 2 pagi. Bila terbangun, lepas tu bini dia akan mengalami peristiwa pelik-pelik. Malam pertama, pintu bilik terbuka tertutup, terbuka tertutup. Waktu tu bila terbuka tertutup, siapa tak seram? Abang pun seram, walaupun abang tak mengandung. Apa lagi dia kejutkanlah bini dia. Dia kejutkanlah suami dia. Suami dia pun dapat tengok pintu tu terbuka tertutup, terbuka tertutup. Jadi suami dia, si Adib ni, pergi dekat pintu, tutup, baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 3 kali. Allah Maha Besar kan. Jadi pintu tu dah tak terbuka tertutup. Tapi Adib pelik, mana datangnya gangguan tu? Daripada bulan pertama dia orang duduk sampai 6 bulan duduk situ, tak pernah ada gangguan. Tapi dia tak cakap dengan bini dia, cuma rasa pelik. Malam kedua, bini dia terbangun pukul 12.30 malam. Kali ni dia kejut suami dia sebab dia kata ada orang masak-masak dekat tingkat bawah. Rumah dia orang 2 tingkat. Jadi bila Adib terbangun, memang betul dengar orang masak-masak, motong daging, motong temikai. Kenapa abang sebut macam tu Maksudnya masak-masak lah kan, kencong masak-masak. Jadi nak pastikan, Adib suruh bini dia duduk dekat dalam bilik, dia keluar bilik, turun slow-slow kat tangga. Dekat tangga tu masih lagi dengar bunyi orang masak. Memang bukan orang lain, memang bukan rumah lain, rumah dia orang. Adib pun berjengah dekat dapur. Walaupun dapur tu pasang lampu, bila Adib dengar aja bunyi yang riuh masak tadi, tiba-tiba hilang. Pelik. Dia kata mana datang gangguan ni. Jadi selepas tu Adib naik, Adib suruh bini dia tidur sebab gangguan tu tak ada malam tu. Malam ketiga pun macam tu juga. Si isteri terbangun dengar orang ketuk pintu depan. Waktu tu Adib bangun, buka pintu depan, tengok tak ada orang. Pelik, dia kata mana datang gangguan. Okey. Jadi satu hari tu, selang 2-3 hari tu, si isteri pergi kedai beli, kalau tak silap abang, beli air lah sebab mau mengandung kan. Di petang waktu tu petang, Adib ada dalam rumah, cuma si isteri kata dia tak nak suami dia teman sebab kedai tu sebelah je rumah. Jadi si isteri pun pergi kedai, beli barang, air dan balik ke rumah balik. Bila balik ke rumah balik, waktu tu petang, si Adib perasan yang ikut bini dia daripada belakang ada satu benda macam belalang.
Dan dia dah tergerak, jangan-jangan ni pelesit kot, dia kata. Jadi bila benda tu masuk dekat dalam rumah, benda tu keluarkan bunyi yang pelik. Yang kalau orang yang tahu tentang pelesit, abang pun pernah cerita pasal pelesit dan dulu, bunyi dia memang pelik, dia kata. Jadi waktu tu Adib tanya dengan isteri dia, macam mana ada banyak gangguan-gangguan sejak 3 malam dia orang tidur kat rumah tu, sepanjang ni tak pernah pun ada gangguan. Bini dia pun cerita, 3 hari yang lepas, makcik jiran yang dia orang tak bergaul tu datang rumah bawa makanan, bawa apa semua. Lepas tu makcik tu beramah Musliman, nampak macam makcik biasa. Dia tanya kandungan ni umur berapa, macam mana, tengok perut ni apa tu, bila nak bersalin, dah ready tak nak bersalin, dia bagi petua nak bersalin. Lepas tu bila dah dengar macam tu, Adib dah tergerak, jangan-jangan semua gangguan-gangguan ni berpunca daripada makcik tu. Jadi malam tu juga Adib minta isteri dia tanya dengan si makcik dia orang yang duduk dekat-dekat rumah tu, pakai telefon. Sebenarnya siapa makcik tu? Dan si isteri ni, si makcik tu beritahu pada isteri Adib, makcik yang datang rumah tu, yang dia tak kasih bergaul-gaul dengan makcik tu, sebenarnya orang kat situ percaya makcik tu bela pelesit. Dan makcik tu sebenarnya adalah bekas bidan. Jadi dengan kata lain, ini bukan bidan-bidan moden, ini bidan-bidan purbakala yang masih mengamalkan ilmu-ilmu yang macam tu. Oh, patutlah inilah sebabnya makcik si isteri Adib ni tak kasih diorang berdua bergaul dengan makcik tu. Dan inilah mungkin puncanya kenapa diorang kena ganggu sejak 3 hari yang lepas, selepas si isteri jumpa borak-borak dengan makcik. Pada waktu tu memang bunyi cengkerik tu cengkerik lah, bunyi pelesit tu cengcok kuat dalam rumah. Dan pada waktu tu juga selepas maghrib, si Adib tidur awal sebab dia kata mata dia ngantuk gila. Tapi dia tengok bini dia relax aja. Okeylah, dia kata dia nak tidur dulu dalam bilik. Dan Adib pun masuk dalam bilik tidur, dan bini dia buatlah kerja-kerja mengemas rumah. Tiba-tiba lebih kurang pukul 1 pagi, si Adib terbangun. Sebab bunyi bunyi pelesit tu nyaring gila. Dan Adib terbangun, dia nampak benda yang pelik. Dia nampak bini dia berdiri depan tingkap. Dia pun terpa ke arah bini dia, gegarkan bini dia. Rupanya bini dia tertidur tapi berdiri depan tingkap. Dia tanya dengan bini dia, kenapa berdiri depan tingkap? Bini dia cakap bini dia pun tak tahu kenapa boleh berdiri depan tingkap. Lepas tu dia pun suruhlah bini dia duduk, tidur balik dekat katil. Dan waktu tu dia kata gangguan yang sangat pelik. Tingkap bilik dia orang, tempat bini dia berdiri tadi tu, dirempuh dengan sesuatu yang sangat kuat, sampaikan tingkap-tingkap tu bergegar, gong. Dia orang tak tahu apa benda yang langgar tu. Nak kata ada benda langgar, memang tak nampak. Sebab langsir tu kita boleh nampak, langsir ada lampu dekat luar, lot cahaya. Kalau nampak macam, kalau ada benda bola ke yang jatuh, yang melanggar tingkap tu, ataupun ada burung ke yang rempuh, memang boleh nampak. Ini tak. Tapi tingkap bilik tu dirempuh-rempuh kuat gila, sampaikan isteri Adib menangis ketakutan. Adib dah tak tahu nak buat apa. Mulalah dia zikir, dia selawat, baca macam-macam. Akhirnya Adib ambil Quran, buka ayat lazim, baca semua ayat-ayat lazim. Benda tu berterusan sampai pukul 3 pagi. Akhirnya isteri Adib tidur dekat pangkuan. Tapi waktu isteri dia tidur, tetap lagi gangguan tu wujud. Tingkap tu dong sampai dia tak tahan, dia kata. Bila dah habis ikhtiar, akhirnya Adib azan. Bila azan, benda tu berhenti sekejap. Bila dah berhenti sekejap, Alhamdulillah. Dan Adib pun rasa dia nak telefon kawan dia, sebab dia rasa macam runsing. Dia takut gangguan tu datang balik. Bila dia telefon kawan dia, rupanya kawan dia tak angkat telefon. Duduk ring, tak angkat telefon. Pukul 3 pagi, mana ada orang angkat telefon? Pelik lah kan, semua orang dah tidur. Jadi dia pun bolehlah sambung tidur sebab bunyi tu dah tak ada. Baru nak tidur, tiba-tiba benda tu langgar lagi, dong dekat tingkap. Waktu tu dia azan pun tak jalan. Tapi Adib dah tak tahu apa-apa nak buat. Dia terus berzikir, Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan gangguan tu berterusan. Dah nak dekat subuh, dah nak dekat pukul 5. Waktu tu tiba-tiba
dia dengar suara perempuan menjerit kuat gila dekat luar rumah. Waktu tu bila perempuan tu menjerit, barulah gangguan tu berhenti. Dan adik pun tak tahu siapa yang menjerit. Dan diorang pun bila dah gangguan berhenti, diorang pun teruslah ambil semayang, buatlah semayang sunat, dan tunggu waktu subuh diorang semayang subuh. Tapi waktu tu dia tak tahu suara perempuan tu siapa. Dan besok pagi adik bawa isteri dia pergi rumah makcik dia, nak menumpang rumah makcik. Takut-takut ada gangguan lain yang berlaku. Jadi bila sampai rumah makcik dia cerita, nak tahu tak, dia kata jiran yang katanya ada bela peleset tu tiba-tiba koma, sakit, tak boleh bangun. Lepas tu adik ceritalah malam tadi dia dengar ada perempuan menjerit. Rupanya si makcik pun tahu, ramai kawan-kawan mengadu yang menjerit tu makcik itulah yang katanya bela peleset, apa nak cakap polong lah, bela peleset tu. Jadi bila makcik tu dah sakit, adik pun rasa macam cuak juga. Dia kata dia pun cubalah cari rumah kosong. Akhirnya dia jumpa rumah baru dan dia orang pun pindah rumah baru. Sejak dia pindah rumah baru, dia tak tahu apa yang terjadi dengan makcik yang katanya bela peleset. Dia pun tak naklah menabur fitnah, tapi dia yakin semua kejadian ni ada kaitan dengan makcik tu. Dan dah confirm yang jerit dekat rumah dia, luar rumah dia pada malam tu, pada pagi tu, adalah makcik tu. Terima kasih dah menonton video abang daripada mula sampai habis. Abang harap sangat-sangat cerita kali ni dapatlah iktibar untuk abang dan juga untuk semua. Terima kasih sangat-sangat yang dah membeli sambal abang dan juga dah membeli baju nak dijadikan cerita yang abang jual. Dan kalau ada siapa-siapa yang nak beli dessert yang abang pernah iklankan 2 hari yang lepas, bolehlah tekan link dekat video yang abang video abang 2 hari lepas. Abang sediakan link tu dekat bawah. Kita bantu sesama kita, tapi sekitar Melaka je lah. Kalau ke Sabah Sarawak ke ataupun luar daripada Melaka, memang tak dapat dia nak hantar. Dia kata minta maaf sangat-sangat. Terima kasih sangat-sangat dah menonton video abang daripada mula sampai habis. Hingga berjumpa lagi dalam posting abang yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.